apabila pelajar menerima file template tersebut, okey, macam ni template penulisan FFA version 3. Jadi kamu kena double klik file ni untuk kita buka file macam biasalah. So bila kita double klik akan keluar template ni. Okey. Jadi perkara pertama atau langkah pertama kena buat adalah pergi pada file, kita kena onkan text boundary. Jadi kita pergi file, okey, dan pilih option, okey, dan pergi advance, okey, pergi advance dan cari kotak untuk kita on show text boundary. Okey, kotak show text boundary ada di show document content. So kita onkan yang ni sahaja. Okey, saya onkan dan klik OK. Kemudian yang kedua, kita perlu onkan satu lagi feature ataupun feature yang wajib on adalah simbol ni lah, simbol P terbalik. Okey, kita onkan P terbalik. Okey. So di sini kita dapat lihat dua feature ini dah di-on-kan dan semua ada dalam dokumen tersebut. Okey, semua perkara petak, kotak dan sebagainya dah ada dalam dokumen ini. So kita lihat satu persatu apa fungsi dia. Okey, jadi apabila kita compare side by side ataupun kita compare dengan format yang diberikan, okey, so kita tengok di bahagian atas sekali ni, muka depan lah ataupun appendix D, dia arahkan 3 row, font 12 dan 1.5 spacing. So bahagian atas ini saya dah letakkan dia punya formatting dia. Okey, kalau dekat sini 3 row bermaksud ada 3 simbol ni, 1, 2, 3. Okey, dan 3 row tersebut dia bila kita klik semua dia dalam keadaan font 12. Okey, dan spacing dia saya dah setkan 1.5. Jadi pelajar tak perlu ubah apa-apa di sini. Katalah jika perlu ubah ataupun jika nak menukar logo, sama ada logo KKTM atau logo IKM. Kalau logo IKM dah ada lah. Kalau logo KKTM, just pastikan logo tersebut masuk di perenggan keempat. Maksudnya 1, 2, 3, 4 di kotak keempat. Jadi nampaklah dia punya fungsi 3 row dan font 12 1.5 spacing tu, fungsi yang kita on di langkah pertama tadi digunakan sepenuhnya. Okey, jadi untuk appendix D, pelajar perlu masukkan dia punya tajuk FYP. Okey, yang ni pun tajuk FYP dah disetting kepada Arial 14 bold. So kalau mengikut format yang telah diberikan pada kita, okey, cuma yang bahagian X ni adalah dikira sebagai bebas. Okey, dan kalau tajuk kamu panjang, dia jadi 2-3 perenggan lah. Okey, dan selepas tajuk tersebut, okey, perlu ada ayat ni, this report submitted in accordance with requirement of the Institute Kemahiran MARA ataupun kamu punya KKTM lah, College Kemahiran Tinggi MARA untuk for the Diploma Engineering Technology. Okey, dan di sini selepas bahagian ayat ni wajib 3 row spacing, font 12. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, lepas tu baru dia pergi by. So saya dah letakkan 3 row spacing, font 12 saya dah letakkan dah. So kamu just klik enter saja dan by dan student name. So bahagian sini dah diformatkan untuk kamu lah. Yang bahagian atas selepas tajuk, yang ni dikira format bebas. Tak semestinya 3 ataupun 4 pun boleh. Yang penting yang dekat bawah ni mengikut dia punya
aturan. Nama pelajar. Okey, kalau kita tengok saya punya template ni di bawah sekali tahun dia tak ikut aturan lagi sebab tajuk FYP saya sangat ringkas iaitu tajuk FYP. Dan bila tajuk FYP mengambil 2-3 row, okey, sepatutnya bahagian bawah tahun ni okey dia akan turun dan kita kena tinggalkan 3 perenggan, 3 row font 12 di bahagian bawah. Okey. Seterusnya adalah Appendix E. Appendix E dah diberikan awal. Jadi pelajar hanya diperlukan untuk menulis tajuk, sesi pengajian dan nama pelajar, dan nyatakan sama ada dokumen ini adalah sulit, terhad ataupun tidak terhad, dan apabila dicetak, okey, perlu ditandatangan dan disahkan oleh penyelia, okey, dan perlu diletakkan alamat tetap. Okey. So bahagian ataupun appendix ini tak ada perubahan lah, kecuali nak ubah nama lah. Nak ubah nama dan nak ubah kolej kepada Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Ni sahajalah. Okey. So kita pergi pada appendix seterusnya iaitu appendix F. Pun sama, appendix F adalah declaration. So dekat sini saya dah letakkan dia punya tiga row font 12 spacing mengikut aturan yang diberikan, dan juga declaration ni ada 3 row font 12 spacing. Jadi pelajar hanya perlu mencetak, sign dan juga tulis nama. So saya galakkan untuk appendix F tulis nama bertulis tangan lah. Okey, untuk mengelakkan format ni lari. Okey, seterusnya adalah appendix G. Okey, appendix G hanyalah kebanyakan pelajar menggunakan appendix G disebabkan dia punya supervisor ataupun SB ataupun penyelia dia seorang sajalah. Okey, kemungkinan ada 2 atau 3 orang supervisor kena gunakan appendix H. So appendix ni tak perlu ubah lagi, just print sahaja. Jika perlu ubah, hanya perlu ubah pada nama pusat ataupun nama program tu sendirilah. Okey. Okey, itu sahaja perlu ada perubahan. Okey, appendix H adalah bahagian perlu ada approval jika melebihi daripada seorang penyelia ataupun supervisor. Okey, appendix I adalah abstract. Okey, untuk abstract, okey, saya pun dah bagi 2.5 dia punya 3 row dan juga 3 row bawah, 3 row atas. Sini pun dah bagi. Jadi untuk permulaannya menulis abstrak perlu ambil di bahagian kotak ni lah. Okey. Dan dia punya spacing, dia punya margin 2.5 atas, 2.5 kanan, 2.5 kiri, 4 cm kanan, 2.5 bawah ni saya dah setting untuk semua dokumen ni dah. Jadi tak perlu, jangan usik lagi lah margin. Nak mengelakkan bila print tu salah kan. Okey. Untuk permulaan penulisan table of content, list of table, list of figure, list of abbreviation, jangan update lagi. Okey. So kita terus pergi pada chapter 1. Saya dah tulis saya punya chapter 1, introduction, introductory text dan juga chapter 1 saya ataupun sub saya lah. Okey. So pada permulaan pastikan kita onkan style. Itu berada di menu sini. Home, menu home, dan pilih style iaitu kawasan ni lah. Tekan sini. Okey, dan tab style akan muncul lah di sebelah kanan. Okey, jadi sini tab style ni maksudnya kamu formatting berpandukan style sahaja. Yang ni semua dah disetkan mengikut template format FYP. Okey, bila kamu start menulis, okey, ini dalam keadaan bila kamu start menulis lah.
So jangan terus jam ataupun terus buat formatting. Okey, dah siap semua penulisan kamu, baru kita pergi formatting. Okey. So macam mana? So macam ni lah. Okey, untuk chapter 1, okey, kita pilih title chapter. Okey, title chapter. Okey, dia akan automatic berubah mengikut apa yang dikehendaki, iaitu font 16 dan juga 3 row font 12 1.5 spacing di atas ni. Dia dah bagi tahu dah. Okey. Dan sini untuk bahagian chapter ataupun nama chapter 1, chapter 2, chapter 3, nama dia adalah title chapter, style dia. Okey. Dan seterusnya untuk bahagian introduction ataupun title bab tu, so kita pilih, macam saya akan pilih heading 1. Heading 1. Okay, dia akan terus pergi. Yang ni akan dapat font 14. Kalau kita tengok di atas ni font 14 dia berubah sekelip mata. Okay. Dan juga introductory text. Kalau kita tengok introductory text ni, dia perlukan font 12, Arial, 1.5 spacing, justified alignment. So selepas kamu tulis apa benda semua, kita klik di bahagian hujung dan kita pilih text. Introductory text. Okay. Pilih introductory text, dia akan format mengikut apa yang dikehendaki lah. Okay. Okay. Jadi kalau dekat sini untuk permulaan iaitu 1.1, kita terus tulis dia punya apa subchapter dia lah. Okey, contohnya di sini saya nak buat introduction to project. So saya type introduction to project. Okey, ni adalah 1.1 saya, 1.1 saya. So dekat sini 1.1 kan. So saya di hujung saya namakan dia heading sub ataupun saya pilih heading to subtitle. Okay, automatic dia akan diformat ikut kehendak format ni lah. Okay. Ini saya buang dulu, ni yang lama. Okay, selepas tu lepas dah tulis introduction apa semua, saya nak buat scope of study. Scope of studies. Okay. Dan pun sama, saya pilih 1.1 heading 2. Okay. Dia akan automatic numbering dia 1.2. Okay. Bila kita dah tekan style, contoh kita nak mula menulis, di bawah dia kita hit enter ataupun tekan enter dan kita tulis apa yang kita nak tulis lah. Okay. Kalau tak pun kita copy daripada artikel lain ataupun artikel yang kamu dah buat tapi tak mengikut format, copy, masukkan di dalam ni dan kita boleh terus type. Okay, the burning, saya type sekali lagi lah, the burning of fossil fuel. Okay. So di sini bila kamu dah start menaip, kita kena ingat setiap teks yang kamu menaip ni mestilah dia punya format adalah font 12, Arial 15, Arial 1.5, Arial 1.5 spacing, justified alignment. So bila dah siap menulis panjang-panjang, di penghujung ayat kita klik pada teks dan dia akan ikut format apa yang dikehendaki. Okey, katakan kamu selepas kamu buat 1.2, kamu nak buat ada lagi sub-topik di bawah topik 1.2. So macam mana kita nak start? Contoh, okey, saya di bawah 1.2, saya ada satu lagi scope, iaitu scope of project. Okey, narrow down kan lagi lah. Okey. Jadi di sini scope of project di bawah 1.2. So kalau kita tengok di format, dia panggil subtitle. So dekat sini pun saya namakan benda yang sama, iaitu subtitle, tapi saya letak dia sebagai heading 3. So di hujung ayat kita just klik heading 3. Okey, dia akan masukkan di bawah 1.2.1. Numbering semua automatic. Okey, dan seterusnya, jika kamu nak mula dengan chapter 2,
Okey. Saya just type dulu chapter 2. Lepas tu lepas type terus pergi pada title chapter. Okey, style ni lah, pilih style ni dan dia akan automatic dia dah buat formatting lah. So tak perlu risaulah kamu punya masalah formatting. Okey. So kita tengok dekat sini literature review. Okay, literature review adalah bahagian title. So saya pilih heading 1 title. Okey, automatic dia dah arrange dah. Okey. Dan chapter 2 yang ni saya namakan dia 2.1 ataupun dan kita pilih heading tu subtitle lah. Okey, dalam 2.1 saya kaji jurnal 1 dan juga jurnal 2. So yang ni saya letakkan sebagai heading 3. Okey, 2.11 dan di sini 2.12. Kan? Jadi katalah kamu nak mula menaip, okey, klik pada di hujung sekali dan tekan enter. Dan kamu boleh mula menaip kamu punya kajian ataupun report ni lah. Dan bila dah siap, jangan lupa yang ni pilih text. Jangan pilih normal. Normal ni bukan format dia lah. Format kita untuk di dalam ataupun segala jenis perenggan apa semua, kita kena pakai teks. Okey. So saya nak masukkan table, saya pergi insert. Okey. Saya pergi table, saya masukkan table. Okey, di muka surat ataupun di PDF sebelah adalah panduan dia, tak ada masalah. So saya ambil 3x3 lah. Okey, saya buat table. Yang ni unit. Contoh table saja. Unit. Jumlah jantina. Okay, contoh unit pertama, jumlah dia 20 orang, jantina dia perempuan. Lelaki lah. Lelaki. Okay. So kita nak kena follow format dia, iaitu dia punya legend dia format, iaitu use center alignment with single spacing for legend, caption of table with Arial font size 10. Okay. So kalau mula-mula kita nak masukkan table, bila kita dah buat table, kita klik bahagian table ni, kita akan di bahagian ni dan kita klik kanan, kita pilih and insert caption. Pilih insert caption. Okay. Dan pastikan dia punya label, okay, label dia adalah table, sebab ni table lah. Lepas tu position dia mesti above. Table dah dikata kat sini dah. Dia punya nama table, caption table tu sendiri perlu diletakkan di atas table. So above. Okay, yang ni tak perlu kacau lah. Okay, seterusnya pilih numbering. Pilih numbering. Okay. Format table mesti ikut nombor 1, 2, 3. Okay. Dan include chapter number. Okay, mesti kena include chapter number. Dan bermula dengan heading 1. Maksudnya kalau 1, 1.1, 1.2, 1.3 lah. Sorry. Ikut heading 1. So separator dia kalau kita tengok sini, kita kena pakai period. Okay. Ini betul. Klik OK. Dan kita boleh type lah caption dia apa. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita terus type contoh, ataupun kita tak perlu type. Okay. Kita klik OK. Dia akan keluar table 1.1. Dan kita spacebar, kita namakan table ini. Okay. Ini contoh jadual. Contoh jadual. Okay. Bila contoh jadual, kita nak formatkan dia ikut apa yang dikehendaki. So contoh jadual ni, kita pilihlah heading dia ataupun dia punya style dia. Kita cari caption table. Dah secara automatik dah ikut dah. Center alignment, single spacing dan Arial size font 10. Okay. Okay. Dan dia punya numbering pun sama, ikut table 1.1. Okay. Right.
Okey, bila dah siap table 1.1 ni, jangan lupalah kalau ikut aturan dia, dia kena bold di sini. Yang ni bold secara manual, kamu boleh on bold secara manual, iaitu highlight dan pilih bold di atas ni lah. Pilih bold dan dia akan ikut dia punya ni aturan dia. Okey. So di sini table kamu dah buat banyak ni, dah insert banyak. So kamu nak update dekat kamu punya list of table. Okey, untuk update list of table, kita kena pilih tab reference. Okey. Dan kita masukkan insert table of figure. Kita tekan ni, insert table of figure. Okay. So saya klik di sini. Okay. Dan dia keluarlah dia punya table of figure. Okay, table of figure, show page number, apa semua lah kan. So dekat sini kita klik OK sahaja. Okay. Dan akan keluar dia punya nama lah, table 1.1, contoh jadual, tab dia punya page number secara automatik. Okey, untuk bila kita update list of table, macam tadi kita dah boldkan kan. So dekat sini kita highlight dia, kita jangan boldkan balik lah. Okey, home, kita jangan boldkan balik. Okey, dan kita boleh tengok dia punya preview, print. Nampaklah dia punya preview dia. Table 1.1 contoh jadual macam tu. Okey. Seterusnya adalah list of figure. Okey, untuk list of figure, so macam mana kita nak masukkan gambar? Okey, bila kamu dah start writing apa semua, dah 2-3 perenggan, dah start writing. Contohlah kamu writing sampailah banyak-banyak macam ni. Okey. Ini bila kamu copy paste di dalam journal ni ataupun di dalam template ni, bila kamu copy, kamu klik pada mana-mana perkataan dan pilih tag sajalah. Dia akan automatic berformat secara automatik. Tapi kalau di bahagian atas bawah ni taklah. Jadi kamu kena susun sendiri. Shoot, tekan ni, kita backspace, kita bawa dia naik atas balik. Okey. Jadi kalau ikut di sini, okey, kita masukkan figure selepas di bahagian garisan baru ni lah. Okey. So kita insert, pilih tab insert dan pilih picture. Okey. So saya di sini saya tak banyak picture. Kamu mungkin banyak lah yang nak buat report ni, sepatutnya picture tu ada lah. Okay, so saya pilih picture saya. Okay, saya ambil mana-mana satu lah. Contohnya saya ambil logo ni lah, project management. Saya insert. Dan di sini kalau ikut dia kata kita punya gambar tak apa, jangan besar sangat lah. Yang ni dia tak ada panduan tak ada cakap gambar besar mana, duduk banyak mana, tak ada sizing untuk gambar yang spesifik lah. Cuma saya nak remind gambar jangan melebihi margin lah, melebihi garisan sini, melebihi garisan sini. So bila dah letak gambar, klik gambar dan tekan center. Center, dia akan center lah. Okay, jadi kita nak letakkan caption. Okay, kita klik kanan, pilih insert caption, dan label yang pertama sekali, label ni kena tukar jadi figure. Okey, figure 2.1. Jadi position dia dekat mana? Kalau figure, dia mesti below. Kalau macam ni, format ikut diberi adalah below gambar tersebut. So below. Okey, betul. Dan numbering kita tukar ataupun kita check. Okay, mesti include chapter number dan mesti follow heading 1. Okay, follow heading 1 lah. Dan separator dia adalah period. Okay, klik OK dan klik OK. So dia akan bagi tahu lah. So kat sini
figure 2.1 ni dia berada dalam chapter 2, 2.1. Katalah ada lagi picture, contoh ada lagi picture kamu nak masuk, dia akan tukar jadi figure 2.2. Okay, so benda tu numbering secara automatik lah akan dibuat. Okay, so di sini saya nak tulis dia punya nama gambar, logo project management, logo project lah. So dekat sini saya pilih style logo atau saya pilih caption figure. Okay, dan dia akan automatic ikut formatting. Okay, dan jangan lupa bold di sini. Okay, dan bila kita dah siap masuk picture apa semua, okay, kita boleh update dekat kita punya list of figure. Okay, list of figure, okay, pun sama, pergi pada reference dan ini kena besarkan sikit lah, dan insert dan pilih insert table of figure juga. Okay, cuma pilih figure. Tadi kita kena pilih table, yang ni kita kena pilih di bahagian caption label ni figure lah. Okay, so yang ni semua jangan usik, print preview ni, dan kita klik OK sahaja. Dah muncul logo project dia, list of figure dia, dan juga page nama dia. Dan jangan lupa bahagian figure ni kena di unbold balik. Okay, so kita check print preview, Ctrl P, logo project, dia dah follow lah kita punya. Okay, untuk abbreviation, biasanya untuk ayat pertama di dalam permulaan tesis, contohnya ayat karbon dioksida. Contoh ayat karbon dioksida ni saya letakkan kurungan CO2 di sebelah dia. Jadi selepas pada ni saya karbon dioksida saya tak payah tulis panjang-panjang, saya hanya tulis CO2. CO2. So bila kita tulis macam ni, audience dah tahu, ataupun pemeriksa dah tahu CO2 adalah karbon dioksida. So macam mana kita nak declare CO2 ni adalah abbreviation. So mula-mula kita highlight CO2, okay, dan pergi reference dan kita pilih mark entry. Okay, pilih mark entry dan pastikan main entry kita adalah ayat CO2 dan cross reference maksud dia lah. Okay, kita pilih cross reference, kita buang C dan kita type carbon dioxide. Okay, dan highlight carbon dioxide, klik kanan, pilih font dan cari Arial, pilih regular dan pilih 12. Dia akan tukarlah jadi carbon dioxide dan klik OK. OK, dia akan tukar ikut format kita. Dan jangan lupa selepas dah buat apa perubahan dalam mark index entry ni, kita klik mark. Okay, klik mark dan close. Okay, so di sini ada satu coding yang Microsoft Word akan baca untuk membolehkan dia baca. Yang ni jangan risau. Bila dalam keadaan print out, okay, contoh kita tengok print out, dia tak keluar pun dia punya coding. So jangan buang lah, jangan buang, jangan takut. Okay, dan katalah takut juga, okay, kita boleh offkan dia menggunakan simbol ni. Kita offkan dia dan offkan dia, dia akan tak muncul lah. Cuma bila kita onkan balik, dia akan muncul. Okay, so kita pergi kita punya list of abbreviation, klik yang pertama. Okay, klik yang pertama ni. Okay, dan pergi pada reference balik dan pilih insert index. Pilih insert index. Okay, kita pilih insert index dan
kita klik right align page number. Okay, klik sini. Okay. Lepas tu tab leader, pilih none. Format from template dan pilih kolom 1 sahaja. Jangan buat kolom 2. Dan klik pada modify. Klik modify ni. Dan pilih index 1 dan modify index 1. Ikut pastikan dia dalam keadaan Arial 12 dan juga automatic. Dan klik OK. Dan klik OK. Dan ni jangan lupa ni balik. Right align page number kena on kan. Ni none. Okay. Dan klik OK. Dia akan keluar lah CO2 carbon dioxide. Okay. Cuma dia punya, kita punya format tak seperti macam ni lah. Tak berapa cantik. So kita nak cantikkan dia. Ni untuk standard kan sahaja. Okay. Pilih CO2 dan saya tekan spacebar sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya tekan simbol tolak. Dan saya pilih 5 spacebar sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So dia punya jarak dah ada lah. So bila kita check dalam kita punya print preview, dia akan jadi macam ni. Okay, so saya zoom kan. Dia akan ikut lah. So selepas ni kamu just follow 5 kiri dan 5 kanan. Di tengah-tengah dia tekan tanda tolak. Okay. Okay. Katalah kita nak update kita punya table dan juga kita nak update kita punya figure, kedudukan dia. Okay, sekarang ni asal dia table 1.1 tadi di page 1. So saya dah tolak dia ke page 2. So page 2. Jadi kita perlu update di atas ataupun list of table tersebut lah. Okay. Jadi dekat sini table dia masih 1. Dia bukan automatic. So kamu klik sini. Okay. Highlight semua. Klik kanan dan pilih update field. Update page number only. Okay. Kalau dah banyak lah. Kalau baru first time, ambil update entire table. Okay. So saya nak update page number only. Automatic dia tukar nombor 2. Okay. Untuk figure pula, adakah figure duduk di page 2? So kita tengok. Kita boleh double check kat sini. Okay. Kita highlight dia. Okay. Klik kanan. Update field dan update page number only, dan dia dah update. Okey. So proses berlaku secara automatik. Okey. Bila kita dah siap menaip, kita dah siap segala-galanya, okey. Contoh dia kita dah siap lah kat sini lah. Tag semua dah ada. Okey. So yang ni saya pergi text. So automatic formatting. Jadi kamu dah siap dah. Kamu dah siap. So kita kena dah siap segala-galanya kamu punya report ataupun project report ni. Okay. Kita kena update ataupun kita kena pastikan table of content kita mengikut automatic itulah. Automatic punya feature. So macam mana nak pastikan automatic? Asal je table content ni saya dah formatkan khas untuk kamu lah. Cuma dekat sini bila kita klik mana-mana bahagian akan keluar satu item iaitu update table. Okey. Jadi kita tekan update table. Okey. Ataupun klik kanan. Ataupun double tekan sekali. Okey. Kita nak pilih ada 2 option. Kita pilih update page number ataupun update entire table. Kalau buat pertama kali, okey, pilih update entire table. Okey. Pilih update entire table dan agak malang sikit, dia punya format dah tak follow. Jangan risau. Okey, kita balik semula pada format table of content, iaitu appendix L. Okey. So kita tengok table of content mula-mula
Okey, ni table of content ni saya pakai heading 5. Okey, pakai heading 5, dia auto lah. Automatic dia buat lah. Dia punya 16 font 16 area dan sebagainya. Okey. Cuma kalau kita tengok dekat sini bahagian abstract sampailah list of abbreviation ni tak follow. Tak follow dia punya format. Jangan risau. Kita klik abstract kat sini. Okey. Dan kita pilih TOC, pilih dekat style TOC2. Okey. Abstract sini pun TOC2, dedication TOC2, acknowledgement TOC2 dan juga table of content TOC2. Okey. Dan mula-mula, okey, kalau kita tengok dekat sini nombor 1 title. Yang tu nombor 1 saya title tu adalah introduction. So dekat sini list of figure, list of table ni tak ada masalah lah, dia akan follow TOC2 dah. Dan dia dah secara automatic, saya dah buat secara automatic lah, dia follow TOC2. Okey. So pergi ke introduction, nak format sama macam appendix L, tekan TOC1. Okey. Dan untuk 1.1 kita tekan TOC2 balik. 1.2 tekan TOC2. Okey, 1.21 tekan TOC2 juga. Okey. Dan nombor 2 kita tekan TOC1. Okey, nampak dia dah berubah sikit. Dia punya ni bahagian chapter 1, ni bahagian chapter 2. Okey. 2.1 kita tekan TOC2. 2.2 2.11 tekan TOC2. Okey, 2.12 tekan TOC2. Okey, 2.2 tekan TOC2 juga. Okey, 2.21 tekan TOC2. Okey. Okey, untuk memastikan penulisan kamu mengikut format, kita nak pastikan saja okey. Kamu boleh double check numbering dia, page numbering ni. Yang ni di-generate secara automatik. Kamu boleh check, double check mengikut apa yang kamu tulis di bahagian bawah ni, mengikut chapter-chapter tu lah. Okey. Dan okey, kalau tengok dekat sini, okey, ataupun satu lagi kita semak, kita guna print preview. Okey, so saya tekan print preview, file, print. Okey, so dekat sini kita boleh nampak kita punya format tu ikut ke tak ikut. Yang ni nampak jelas lah. And acknowledgement, table of content. Okey. Okey, list of table dah jadi masalah. And sebab dah tak ikut format. Sebab kita dah formatkan bahagian atas ni. And bila dah kita format bahagian atas ni, dia follow dia follow, dia makin ke bawah. So jangan risau. Okey. Kita buat table seterusnya, iaitu list of table. Okey. Seterusnya, ini selepas dah siap kamu punya penulisan di bawah chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. So, dah masukkan gambar, dah masukkan abbreviation, table dan nak update table of content. So, bila update table of content, bila kita dah update semua bahagian bahagian I, J, K, dia punya page number akan berubah. So di sini kalau kita tengok page number bermula, page number nombor 1 lah, bermula pada chapter 1. Okay, bermula pada chapter 1. So di sinilah saya permulaan ni saya dah set bermula pada chapter 1. So di bawah ataupun di penghujung list of abbreviation, okay, list of abbreviation, bila kita on kan simbol P terbalik tu, dia akan keluar section break next page. Bermaksud ini adalah page terakhir di dalam nombor Roman. So kena pastikanlah, katalah dia ada banyak page, tekan kamu punya list of abbreviation tu banyak. So dia akan follow ke bawah dan ke bawah lagi. So chapter 1 masih akan bermula pada nombor 1 dia punya page. So perhatikan betul-betul lah. Yang ni dia punya susunan. Yang ni agak kritikal sebab jika salah nanti dia
akan berubah dekat kita punya table of content. Okey. Cara nak save, bila dah siap kamu punya ni, dah siap, katalah dah siap chapter 1. Kamu pergi file, pergi save as, dan pilih di PC ataupun mana-mana tempat. Pastikan kamu save kamu punya sebagai docx, docx. Okey, kamu type nama file kamu kat sini dan save macam biasa. Tekan save di sini. Alright. Bagi penulisan abstrak, pastikan dia 3 di atas. Bahagian 3 ni perlulah dia berada di atas lah. 3 maksudnya ada 3 perenggan, baru ada penulisan abstrak. Dan di sini abstrak apa-apa hal kita akan pilih heading 5. Dan bila kita start menaip dalam abstrak, kita dah siap menaip dan kita pilih style text. Okey. Okey, ni abstrak bahasa Inggeris. Cuba kita tengok abstrak bahasa Melayu. Bila kita type abstrak yang di atas, akan ada perubahan perenggan pada abstrak di bawah. So dekat sini kita check 3. Okey, sebenarnya sekarang ni dia jadi 4. So kita buang 1, tekan dekat mana-mana dan kita tekan delete.